Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة أو كما قال. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kepada kita kesihatan, keimanan, ketakwaan, iman dan Islam masih lagi terpahat dan terwujud di dalam sanubari kita. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berpegang dengan mutiara-mutiara yang sangat bernilai ini, iaitu Islam dan iman. Kerana dengan Islam dan iman lah kita satu-satunya syarat untuk kita dapat kejayaan di dunia dan akhirat. Okay. Syarat untuk kita dapat keredaan, kejayaan di dunia dan akhirat, iaitu utama dan terutamanya iaitu keimanan dan keislaman. Maka alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ini. Dan kesempatan kali ini saya akan menyambungkan apa yang telah kita berbincang sebelum ini, iaitu syarat-syarat untuk kita dapat kemenangan. Kita telah maklum bahawasanya sahnya amal ibadat kita, yang mana saya telah sebut sebelum ini, adalah dengan rukun dan syarat. Syarat solat seumpamanya ada syarat, 10 syarat barulah kita solat, kita sah. Syarat untuk berpuasa, begitu juga haji dan sebagainya. Kalau kita sempurnakan syarat, maka amal-amal ibadat kita seperti puasa, haji dan solat juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kemenangan yang kita telah sebut sebelum ini, dia ada syaratnya untuk kita dapat kemenangan. Okay. Ahli pujangga dan ahli bijak pandai ilmuwan Islam telah menggariskan untuk kita dapat kemenangan, kita ada syaratnya. Okay. Yang pertama, teguh hati dan tetap pendirian. Yang kedua, hati selalu ingat kepada Tuhan. Yang ketiga, patuh dan taat kepada pimpinan. Yang keempat, iaitu yang mana kita telah sentuh sebelum ini, tidak berkelahi sama sendiri. Yang kelima, yang terakhir, kesabaran yang mendalam. Okay. Untuk kita menyentuhkan tentang syarat yang kelima ini, iaitu kesabaran yang mendalam, sebenarnya kalau kita perhati betul-betul di dalam Al-Quranul Karim, banyak menyentuhi tentang kesabaran. Bahkan sabar itu adalah syarat utama juga di dalam minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Okay. Allah telah berpesan, berwasiat melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada orang mukmin terutamanya, mintalah pertolongan kita, mintalah segala hajat kita, mintalah kelancaran gerak-geri kita, amal ibadat kita, perancangan-perancangan kita, sama ada ia besar ataupun kecil, dengan kesabaran dan solat, dengan 2 sad, iaitu as-sabru was-salat, iaitu sabar dan salat. Sad, ista'inu, iaitu mintalah pertolongan kamu wahai orang mukmin dengan Allah, iaitu melalui
as-sabru was-salat. Ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang sabar. Okay. Syarat pertama, sabar. Barulah lepas itu solat. Sebab itulah kita buat apa pun, segala amal kita akan hancur lebur sebenarnya. Tapi yang tinggal itu adalah amal-amal ibadat kita. Contohnya, kita menghadapi kesukaran, kita sabar dan solat. Maka solat itu sebagai amal kita yang kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pahala. Kita nak sesuatu perkara untuk dapat kejayaan, kita solat serta kita sabar. Dengan kita solat dan sabar itulah kekal amal itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lain itu akan hancur lebur. Kita nak apa? Nak peperiksaan berjaya dan peperiksaan, kita kena solat dan sabar. Okay, dengan solat dan sabar itu sebagai amal, pahalanya kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kejayaan kita itu akan hancur mengikut umur kita di atas dunia ini. Tapi dengan solat dan sabar itu adalah kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai dos pahala kita yang kita akan capai di suatu hari nanti di akhirat sana. Dan yang kelima, syarat yang kelima untuk kita dapat kemenangan, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kejayaan, dapat pertolongan, iaitu kesabaran yang mendalam. Kesabaran adalah sifat yang penting bagi seseorang dalam menghadapi kesulitan dan kesengsaraan dan perjuangan. Dan kesabaran seseorang itu tergantung kepada kemantapan keimanan diri, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tergantungnya kesabaran seseorang mukmin itu ia berhubung kait rapat dengan keimanan yang mendalam, ketakwaan yang sebenar. Okay. Maka asas untuk kita mendapat kesabaran, perlulah kita menanam keimanan yang benar-benar dalam diri kita. Keimanan dia tidak akan datang begitu sahaja. Dia akan datang melalui amal-amal ibadat. Begitu juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan datang begitu sahaja. Dia perlu melalui amal ibadat. Sepertinya solat, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, bermujahadah dan sebagainya. Dengan perkara-perkara yang saya sebut tadi, maka akan lahirlah kesabaran yang mendalam. Okay. Ia ada hubungan kait rapat di antara kesabaran dan keimanan. Pejuang Islam mesti memiliki sifat sabar, kerana setiap perjuangan akan menempuhi kesusahan dan kesengsaraan. Didapati ramai pejuang-pejuang yang tak sanggup menghadapi kesengsaraan dalam perjuangan. Mereka menyerah kalah dan terus membelakangi perjuangan mereka itu. Okay. Ramai di kalangan pejuang-pejuang yang terdahulu dan yang masa kini, mereka tidak sanggup untuk menghadapi ujian. Dan dalam itu kesabaran mereka sangat lemah. Dan sebab itulah mereka tinggal membelakangi prinsip-prinsip perjuangannya, membelakangi cita-cita, inspirasi daripada perjuangannya. Ini adalah berpunca dari kesabaran sudah hilang. Ini berpunca daripada kesabaran sudah hilang. Mereka seperti ini tergolong ke dalam golongan yang hilang keyakinan, yakin dengan pertolongan dan pembalasan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menegaskan dengan firman-Nya, wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun, yang bermaksudnya orang-orang yang tidak beriman dengan pembalasan hari akhirat. Sekalipun mereka berada dalam jalan yang benar, mereka akan lari diri. Al-Mu'minun ayat yang ke-74. Oleh itu, setiap perjuangan tentera dan rakyat, pembantu dan nusrah, terutamanya para pemimpin perjuangan, harus memiliki kesabaran berikut. Yang pertama, sabar dalam menghadapi kesulitan dan kesengsaraan perjuangan, sanggup menderita sampai mencapai kemenangan terakhir. Firman Tuhan dalam surah
Al-Baqarah ayat 214 yang berbunyi, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Sabar menghadapi musuh. Tadi sabar dalam menghadapi kesulitan dan ujian dan kesengsaraan. Yang kedua, yang seterusnya, sabar menghadapi musuh. Berjuang sampai menang, pantang menyerah kalah. Bersloganlah kita dengan Ish'azi kariman aw mutsyahidan. Hidup mulia dan mati syahid. Bagaimana kita nak hidup mulia? Iaitu kita melalui ada sabar. Ataupun sekiranya hidup kita tidak mulia, maka carilah jalan untuk mencapai kemuliaan itu, walaupun kita terkorban mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Isyak kaliman aw musyahida, seperti satu pepatah, sabar dalam tabah dan tabah untuk tetap tidak bersahabat dengan musuh. Yakni sabar dan tabah untuk tetap tidak bekerjasama dengan musuh. Sabar dan tabah untuk tetap tidak berkompromi dengan musuh. Sabar dan tabah lebih suka hidup menderita dari menerima pekerjaan dari musuh. Sabar dan tabah lebih suka hidup menderita dari menerima perlindungan dari musuh. Inilah ujian apabila kita berusaha untuk menjulangkan perjuangan Islam, menjulangkan dakwah-dakwah Islam, menjulangkan panji-panji Islam. Kita perlu ada sifat sabar dalam diri kita. Kenapa? Kerana sifat sabar inilah sifat yang utama dan utama yang dimiliki oleh para anbiya, terutamanya ulul azmi. Kenapakah mereka para anbiya itu mereka digelar ulul azmi, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka digelar ulul azmi kerana mereka ada keazaman yang tinggi serta mereka memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Sebab itulah mereka digelar dalam golongan di antara para anbiya yang digelari oleh Allah Subhanahu wa taala ulul azmi. Okay. Seperti mana saya sentuh tadi, untuk dapat kejayaan perlu kita memiliki dua sifat yang terpenting, iaitu as-sabru was-salah, sabar dan salat. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, untuk ulang sekali lagi, wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Minta pertolonganlah kamu dengan sabar dan salat. Sesungguhnya sabar dan salat itu adalah dua kunci yang membawa kejayaan kita dalam kehidupan kita. Dan ingat, Allah telah memberi penilaian yang sangat baik, sangat lumayan kepada mereka yang sabar. Iaitu Allah suka dan cinta kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang sabar. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu adalah bersama dengan orang sabar. Orang sabar. Maka dengan 5 syarat untuk dapat kemenangan yang telah saya hurai sebelum ini, mudah-mudahan ia menjadi pedoman pada kita untuk dapat kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat nusrah pada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu yang pertama, teguh hati dan tetap pendirian. Yang kedua, hati selalu ingat kepada Tuhan. Yang ketiga, patuh dan taat kepada pimpinan. Yang keempat, tidak berkelahi sesama sendiri. Yang kelima dan terakhir, kesabaran yang mendalam. Itulah sikit sebanyak saya berkongsi dengan kita selaku tazkirah pendek. Mudah-mudahan ia memberi kebaikan kepada saya dan kepada kita semua. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik daripada saya sendiri. Saya minta maaf sekiranya ada salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.